Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azam Abdullah dalam ringkas 4 petang. Institusi PDRM kekal Lampung sebagai agensi penguatkuasa tertua dan terulung negara. Ia juga sentiasa bersedia memikul tanggungjawab dan amanah dalam menjaga keselamatan dan ketenteraman awam. Demikian ucapan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur sempena perbarisan sambutan peringatan Hari Polis ke-214 di Pusat Latihan Polis Kuala Lumpur. Katanya undang-undang negara mesti didaulatkan tanpa kompromi. Jika ia dapat dilaksanakan, negara akan menerima manfaatnya. Semua pengendali helikopter tempatan, organisasi penyelenggaraan dan juruterbang helikopter diwajibkan mengikuti amalan pematuhan peraturan keselamatan. Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Chester Wu berkata ini berikutan beberapa kemalangan membabitkan helikopter. Amalan pematuhan peraturan keselamatan itu merangkumi latihan pengurusan keselamatan, mengenal pasti sebarang perkara berbahaya serta faktor dan penilaian risiko keselamatan. Operasi SAR bagi mengesan 6 pemancing termasuk teko yang tidak pulang selepas keluar ke laut sejak Isnin lepas diteruskan hari ini. Kawasan sektor pencarian diperluaskan hingga 577.42 batu nautika persegi dari perairan Kemaman, Terengganu. Pengarah Zon Maritim Kemaman, Komander Maritim Rashidil Hadi Abdul Rashid memaklumkan keadaan angin kencang, ombak setinggi hampir 5 meter dan laut bergelora melanda perairan ketika ini menyukarkan operasi berkenaan. Penglihatan dari udara ke permukaan laut juga terhad disebabkan hujan lebat. Indonesia memerlukan kira-kira 460 juta dolar Amerika bagi pembinaan infrastruktur ketika ini hingga 2024. Bagaimanapun, kerajaan sekadar dapat menyediakan 37% modal. Selebihnya memerlukan pelaburan sektor swasta sebanyak 42% dan bakinya dari perusahaan milik negara. Kementerian Kewangan Indonesia menyatakan antara infrastruktur asas perlu dibina termasuklah bekalan air bersih, elektrik isi rumah, perubahan, hospital dan institusi pendidikan. Kerajaan Wilayah Autonomi Uyghur Xinjiang China membantah sekatan sepihak yang dikenakan Kesatuan Eropah EU ke atas beberapa individu dan entiti di wilayah itu. Timbalan Pengarah Jabatan Publiciti Wilayah Xinjiang, Zhu Guixiang, menyifatkan sekatan berkenaan sebagai tindakan yang mengguris hati rakyat pelbagai etnik di wilayah itu. Menurut Zhu, pihaknya sering mengundang utusan EU melawat Xinjiang namun mereka kerap menangguhkannya, bahkan mengemukakan tuntutan tidak munasabah. Berkaitan itu, China memutuskan mengenakan sekatan terhadap 10 individu dan 4 entiti dari EU. Sekian berita yang disunting oleh Nisrin Muhammad Noor dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.